Adakah Dr. Ashraf masih lagi tak clear ataupun masih lagi tak faham tentang tuntutan Kod SP 2.0? What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. So berikutan dengan intro aku tadi, mungkin tak kot sebab dia lagi power lah daripada aku punya ilmu kan. Takkanlah tak faham-faham. Sedangkan PJR pun dah keluarkan orang kata usul-usul tersebut dan present pun depan dia. Dan dia pun bersetuju. Tapi melalui statement beliau ini bukan aku tak faham, aku tak setuju, tetapi memang kurang setuju. Sebab apa yang aku kurang setuju itu, okey, statement ini tak boleh kaitkan dengan KLSP. Sedangkan ini kenalah difikirkan dengan bantuan yang lain yang mungkin aku rasa pun kerajaan melalui Belanjawan 23 pun dah sebut pasal benda ni bagi mereka yang orang kata mungkin tiada akaun KLSP ataupun tiada baki. Ini perlu Dr. Ashraf faham lah melalui Belanjawan. Banyak aja apa yang dicadangkan melalui pinjaman-pinjaman mikro, pinjaman untuk pembiayaan, orang kata untuk usahawan kecil dan sebagainya. Mungkin tak perlu nak kaitkan dengan KSP. Okay, tapi sebelum tu bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like. Dan viewers di TikTok, jangan lupa follow channel Saja Sembang. Jom aku nak share dengan korang, okay, ini statement daripada kata Dr. Ashraf yang baru saja dipost. Okay, jom aku baca sedikit saja. Aku tak baca banyak, cumanya apa yang aku nak sampaikan sebab dia relate dengan KSP. Okay, jom kita tengok. Antara rayuan yang selalu diterima pemuda UMNO adalah permintaan pencarum terdesak untuk mengeluarkan simpanan KLSP mereka. Pemuda UMNO telah membawa permintaan 226,996 pencarum ini kepada Menteri Kewangan pada akhir bulan lepas. Dan link ini adalah berikutan dengan statement yang pernah dipost pasal tuntutan KLSP sebelum ni. Okay? Namun bagaimana pula dengan rakyat yang terdesak tetapi tidak mempunyai simpanan KLSP? Inilah golongan yang selalu tertinggal daripada perhatian pemimpin atasan. Okey, pemuda mencadangkan agar kerajaan melaksanakan skim pinjaman microbank melalui pinjaman kerajaan. Okey, kadar pinjaman ini boleh diberikan kepada sebanyak RM5,000 tanpa syarat kepada setiap rakyat berumur lebih 18 tahun. Kadar keuntungan yang ditetapkan adalah rendah, iaitu 3% setahun. Ia tidak memberi beban keterlaluan kepada kerajaan memandangkan pinjaman ini datang daripada pihak bank sendiri. Okey, so sini aku just nak terangkan, mungkin ini adalah cadangan yang lain. Cadangan ini tak patut nak relate dengan KSP lah. Sebab apa? Ini pun dah dimaklumkan oleh Tengku Zafrul. Ada dia punya melalui Belanjawan 23. Aku tak nak sebut, korang boleh tengok lah dari segi apa yang dimaklumkan dan dibentangkan tu memang banyak terjumus kepada bank-bank, memberi manfaat kepada bank-bank sahaja. Tetapi kalau macam cadangan ini, biar lah. Sekarang ni sepatutnya Dr. Ashraf fokuskan bagi mereka ini pencarum yang bersasar ini dulu. Kalau nak sebut pasal KSP. Yang lain tu itu hak P diorang lah. Itu memang akan dapat kata manfaatnya. Tetapi yang ini ni, apa solution yang Dr. Ashraf boleh bagikan? Sekejap aku dah sound Tengku Zafrul. Ini pula Dr. Ashraf. Ini yang patut difikirkan. Walaupun beliau ada maklumkan, dah terlibat dalam 20 tahun dalam industri pembankan. Cerita pasal pinjaman. Sekiranya solution yang nak dimaklumkan, contohnya lah, kalau macam dia kaitkan ni, mungkin dia nak galakkan kita ni pencarum ni buat pembiayaan. Aku rasa nampak macam tu lah. Maksudnya tak ada solution lain. Tapi bagi aku lah, kalau sekiranya kata Dr. Ashraf apa yang ditunjukkan melalui posting beliau ini nak relatekan dengan pinjaman, sekiranya nak relatekan pinjaman ni, aku memang tak bersetuju. Mereka ini bagi golongan M40 khususnya lah yang mempunyai baki. Diorang ni dah banyak dah. Komitmen yang tertangguh-tangguh ni. Dan mana apa yang solution yang mereka boleh buat adalah berdasarkan akaun bank mereka. Kalau kita lihat dekat sini, aku tunjuk korang. Tadi aku ada baca yang akhir sekali. Aku tak baca komplit lah. Kalau kita tengok kat sini kan, kadar keuntungan yang ditetapkan adalah rendah, iaitu 3% setahun. Ia tidak memberi beban keterlaluan kepada kerajaan memandangkan pinjaman ini datang daripada pihak bank sendiri. So berbalik. Sebab terbatuk.
So berbalik kepada statement tersebut. Okey, ini yang aku nak maklumkan sebagai pencarum. Sekiranya kalau macam kita buat pinjaman, kita berhutang lagi, kita tambahkan bebanan. Tapi sekiranya kita kurangkan kata hutang kita dengan duit kita, dan selepas kita dah bayar hutang tersebut, kita akan jadi lega. Dan dia akan pusing balik bayar dekat siapa? Dekat bank itu sendiri. Dan sama-sama dapat manfaatnya. So sini win-win situation. Sekiranya kalaulah macam Dr. Ashraf ni dia hint-hint macam nak relate dengan pembiayaan je kan. Macam tak ada solusi lain kan. Sebab dia ada kaitkan dengan KSP. Kalau dengan pembiayaan untuk nak bayar hutang, so korang bayangkan manfaat ni. Kita tengok kalau macam dia buat pinjaman kata macam 3% 5,000. Itu siapa yang nak bayar 5,000? Hutang M40 bukan 5,000, mesti lebih. Mereka ni mesti lebih. Takkan nak tambah lagi beban untuk buat pinjaman. So bila dah selesaikan pinjaman tu, yang dapat manfaatnya siapa? Bank. Dan yang orang kata pencarum yang terkesan ni, dia tak lega. Sebab apa? Dia fikir balik, aku kena, sebab nak overlap balik hutang ni, aku kena fikir balik nak bayar hutang lagi. Sedangkan aku ada solution yang lain. Solution tu duit aku tu KLSP dapat boleh digunakan untuk membayar hutang-hutang yang tertonggak yang dah lama yang perlu diselesaikan, dilunaskan. Inilah situasi yang kena faham. Walaupun dia tak ada maklumkan tentang solution untuk buat pembiayaan bagi pencarum, dia hanya mencadangkan bagi mereka yang bukan lah. Tapi bagi aku statement ini dia relate dengan apa yang aku bagi tahu tadi. Dan satu lagi, kalau macam kita ikutkan, kalau dah situasi PRU ni lah, apalah orang kata solution yang nak ditunjukkan, dan memberi manfaat kepada orang yang mungkin bukan pencarum. Sedangkan pencarum ini pun adalah rakyat juga yang memerlukan, dah lama tuntut dah. Ini pun yang patut di-highlightkan sebab benda ini secara official melalui NGO dihantar usul tersebut. Bukannya daripada, kalau kita lihat kalau kita tengok daripada dia kata bukan. Kalau aku share kat sini kalau kita tengok jap. Kalau katakan sini, namun bagaimana pula dengan rakyat yang terdesak tetapi tidak mempunyai simpanan KLSP? Inilah golongan yang selalu tertinggal daripada perhatian pemimpin atasan. Siapa yang menyuarakan benda ini? Rakyat. Berapa ramai rakyat menyuarakan melalui komen-komen. Ini yang secara official, yang mana PJR dah sediakan data dia dah tunjukkan data ni pun. Inilah yang patut official untuk highlightkan ke depan dahulu. Barulah mereka ini tetap ada solution dia dengan pembiayaan yang melalui belanjawan 23 yang dibentangkan oleh Tengku Zafrul. Kalau nak bagi solution buat pinjaman lah. Tapi kalau macam nak bagi solution untuk bantuan tunai, lain cerita lah. So sekarang ini fikirkan benda ini. Wahai Dr. Ashraf. Sekejap Tengku Zafrul, sekejap Dr. Ashraf pula. Aku faham sekarang ni PRU masing-masing nak tunjuk orang kata kehebatan, propose, kata cadangan-cadangan yang wow lah. Tetapi cadangan itu kalau tak kena pada tempatnya, tak kena pada orang kata suara yang meminta itu, tak jadi juga. Itu saja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini guys, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like. Dan viewers di TikTok, jangan lupa follow. Aku Faizuan. Assalamualaikum.